Okay, untuk inside bar trading plan dia macam biasalah. Kita tanda atas ni dan bawah ibu dia, ataupun kita tandakan yang dia punya ni kalau nak lebih ganas lah. So senang cerita, kalau kata harga berjaya naik ke atas, okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat Sabtu 3 April 2021, 2:43 minit petang. Okay, ni XRP under Bitfinex. Bitfinex, tak tahu Bitfinex ke Bitfinex. Kalau ikutkan ada banyak broker yang keluarkan chart ni, tapi untuk case XRP ni saya refer pada Bitfinex sebab kalau XRP USD ni banyak. Lain-lain broker lain dia masih sama. Masih sama dia punya, orang kata underlying asset dia tetap sama, tapi sebab broker dia lain-lain. Siapa yang lain CFD faham lah. Untuk video yang terakhir saya cerita pasal trading plan XRP ni berakhir di sini. Okay, tapi untuk kes ni saya nak sambung je cerita dia dan tunjukkan beberapa teknik bila dah keluar. Bukan teknik lah, dia lebih kurang macam yang saya buat lah. Ni apa yang saya buat. Bila dah keluar, lepas tu nak tunggu apa, bila masa nak masuk. Okay, untuk video ni, untuk chart ni, saya dah cerita itu hari, entry dekat sini, dan hari tu hari saya memilih untuk tidak menaikkan stop loss ke sini, tapi saya memilih yang inside bar yang sini dan dia match. Okay, kemudian saya kena padam sebab tak nampak dia punya ni tanda-tanda ni. Kemudian saya re-entry balik dekat sini dan saya terus letak untuk target dekat situ dan match lah. Maksudnya 2 kali trading ni, 1, 2, 1, 2. Yang ini paper trade. Walaupun paper trade, tapi apa yang saya nak sampaikan boleh dipakai di mana-mana chart saja. So bila saya letak dekat sini match, kemudian saya tunggu. Saya rasa chart ni kemungkinan masih dalam cycle sebab stop loss tak kena pada ketika ini, dan saya cuba menunggu signal-signal lain untuk re-entry. Walaupun kita boleh berani mati. Tapi saya punya berani mati bukanlah berani mati sesuka hati. Saya cuba tunggu signal. Kadang-kadang signal tu datang, kadang-kadang tak datang. Untuk case chart ni, dia datang dalam bentuk spinning top. Masih dalam cycle, dalam bentuk spinning top. Semua ni cantik. Jadi apa yang saya buat, saya cuma letak order buy, stop dekat atas spinning top ni. Dan esoknya memang dia match. Kat mana saya punya stop loss? Okay, bila kita dah match, kena fikir stop loss dulu. Untuk case yang ini, saya tak letak stop loss dekat-dekat sangat. Sebab saya rasa chart ni kemungkinan boleh sampai target. Jadi saya ambil stop loss dekat mana saya kena stop itu hari. Sini. Itu hari kan saya letak stop loss kat sini. Jadi kat sinilah saya letakkan stop loss. Target masih sama. So kalau kata saya rugi, memang saya rugilah, negatif lah nanti. Kalau yang ini, itu hari masih positif. Ingat saya buy bukan ke area sini. Saya buy dekat, dah hilang lah tanda dah. Ke area sini. Okay, saya cuma letak stop loss kat bawah sini. Sini pula. Sini. Sorry. Area sini. Dan letak target dekat situ. Sebab saya tak nak letak dekat-dekat. Dan untuk case ni dia sampai. Okay. Boleh tak kalau kita nak terus beli? Boleh, berani mati. Macam saya kata tadi, saya berani mati bukanlah berani mati suka-suka, tapi saya tunggukan benda-benda yang membolehkan saya. Contoh macam candle kecil-kecil ni lah. Ni signal ni, spinning top ni, hammer ada lagi, even doji pun ada, sebelum nak sampai ke target. So itu point yang, maksudnya kalau kita nak re-entry balik, masih dalam cycle, kata dah keluar ke take profit ke whatever lah, dah ada untung nak ambil ni, bila lagi nak masuk, tunggu balik signal. Kalau bila dah ada breakout ni,
Maksudnya kita dah boleh start cari entry. Kalau permulaan kita menunggu macam itu, nanti bila dah jual, nak re-entry pun tunggu benda yang sama je lah. Cuba kekalkan macam itu. Bukannya bila dah jual, alamak, dah jual ni, esok belilah, esok beli. Pada hari ini, siapa tahu yang dia nak naik atas? Tak ada kan? Kalau kita main masuk saja, wah, suka hati akulah aku nak masuk. Kalau tak ada signal, ini boleh juga. Mungkin orang kata kalau saya masuk sini, kita letak stop loss kat sini kan. Boleh saja kalau nak macam tu. Tapi kalau yang masih mengikut apa yang saya sampaikan dalam trending cycle, kita follow signal dan cuba follow signal. Tak ada signal, tak payah buat apa-apa. Memang kita rasa lah rugi lah tak beli kat sini. Kalau cerita rugi tak beli kat sini, baik cakap rugi je tak beli kat sini. Ni bawah ni. Ataupun kita ni bawah ni. Rugilah tak beli kat sini. Ada lagi bawah? Ada lagi. Rugilah tak beli kat sini. Kalau kita nak membayangkan rugi tak beli kat bawah, beli kat bawah, baik kita kata lagi bawah lagi bagus. Tak payah pening kepala. Chart ni akan sentiasa bergerak ke kanan. Dia sentiasa berjalan ke kanan. Sekarang ni kalau kejadian sekarang, kalau kita asyik nak menangisi kejadian kenapa tak beli kat sini, kenapa tak beli kat sini, kenapa tak beli kat sini, sampai bila-bila pun kita takkan trade. Satu lagi, bila kita buat pasal oren ni, saya pernah cerita dulu. Inside bar, memang kalau dia break inside bar ni, kemungkinan besar dia nak jatuh ke bawah. Dia nak turun lagi lah, bukan jatuh ke bawah, dia nak turun lagi. Tetapi kalau dia naik balik, senang cerita, kalau kata harga berjaya naik ke atas, dia mungkin nak teruskan ke atas, kecuali dia turun balik, masuk balik dalam. Ataupun kalau dia turun, dia nak meneruskan penurunan ke bawah, maksudnya dia reverse lah, dia naik, dia reverse, kecuali dia naik balik, dia masuk balik dalam kawasan inside bar. Ini cara trading dia. Dan kenapa saya pilih benda ni, sebab saya nak, dari video tadi kita dah tengok, even saya pernah bagi tahu, inside bar dia nak turun ke bawah, kita layan dia atas dan bawah. Betul? Atas dan bawah. Tak apa, tandakan je. Atas tak ada tanda lah. Ke bawah. So kita nampak dia memang break habis. Kalau ikutkan bayangan kita, dia kemungkinan akan turun bawah. Kecuali kalau harga tu mula naik balik. Dan dalam kes ni, cuba perhatikan betul-betul, dia memang break tapi tak lama dia terus naik balik. Jadi kawasan sini, kita tak kata dia, mungkinlah sebab hari tu kena whatever lah, ada orang nak jual ke apa kan, tapi dia start masuk balik. Maksudnya demand tu datang balik. Dan kalau kita perhatikan betul-betul, aras yang saya tandakan tu, ada beberapa kali rejection lah. Pertama yang ni, jatuh dia naik balik. Maknanya dia reject. Sebab tu saya pilih ini sebagai stop loss. Even yang ni, dia tembus, tak berani turun bawah. Tapi tak ada yang terus balik ke bawah. So ini, dua-dua ni, berjaya ditewaskan dengan mudah. Dan akhirnya sampai ke target. Okay. Saya tak nak cerita lagi ke atas. Sebab video ni saya nak tamatkan sampai sini saja. Objektif dia dah tercapai lah. Breakout dan juga target. Super juga kalau di belakang ni. Kalau refer pada video yang saya buat sebelum ni, dia jatuh. Kalau dia cuba naik tapi gagal, so kita boleh anggap dia mungkin nak ke bawah lagi lah. Bayangan kita mungkin dah bawah. Sampailah nanti dia lepas balik. Super macam yang tadi kita buat tadi ni ya. Ni. Itu kegunaannya bar oren ni. Inside bar. Ini yang ada breakout target. Tapi kalau nanti kalau trend back cycle ni dah siap, dah diriliskan, kita ada option untuk satu saja. Kita ada breakout dan kita ada sell alert. Kita ada breakout dan kita ada nanti sell alert. Yang ini tidak ada target. Kita kena buat sendiri ataupun kita berdasarkan berapa tamak yang kita nak, ataupun kita berdasarkan apa saja teknik-teknik teknik-teknik exit yang kita nak pakai lah. Sikit lagi tu, ada saya rasa lebih kurang 200 lagi kot nak capai 5,000k subscriber. Dan dalam video yang sama saya ada cerita kalau
bila harga satu-satu ada harga naik, line ni akan jadi sokongan kepada trend dia. So kalau kita tengok dari sini, dia naik, tembus kan. Maksudnya dia tak berapa cantik lah. Tapi kali ni dia naik, turun, dan dia betul-betul jadikan area purple line sebagai sokongan. Maknanya dia tak close lagi kat bawah lah. Ini yang selalu saya ulang-ulang. Bila naik, kita tunggu dia turun. Kalau ada turun, yang naik ni boleh layan tak? Boleh. So bila start turun bawah, kita boleh juga layan balik sekali lagi dan hanya tunggu sinyal-sinyal yang sesuai. Ini ada cubaan, tapi gagal lah. Gagal. Ini ada tak? Lama tak duduk bawah ni? 1-2 hari je. Saya tak suka benda yang, bukan saya tak suka lah, kebanyakan yang saya nampak kalau dia duduk, yang kata dekat area purple line ni, even dalam trend band ni pun, kalau kata dia duduk tu terlalu cepat, contoh dia naik, dia jatuh, lepas tu naik balik, terlalu cepat, tanpa ada masa untuk buat, macam orang kata kumpul-kumpul. Biasanya kenaikan tu sekejap je. Ini kalau yang jenis macam ni pun kita boleh guna Fibonacci untuk test, check berapa tinggi dia punya mantul. Kalau yang ini, kita pakai Fibonacci yang ini untuk kita tengok area mana yang dia turun dan naik. Sebab dia lama ni, agak lama. Ni boleh pakai? Boleh. Tapi dah bocor. Bocor, berhenti, naik. Macam mana saya nak tunjuk? Katalah macam ni, ini area ni, kita boleh kata dia sebagai mengumpul lah. Kenapa? Sebab dia dah berjaya naik balik. Itu saja cerita dia, mengumpul. Tapi kalau kata dia naik, lepas tu dia jatuh balik area sini, yang ini, keseluruhan ni, bocor sampai ke bawah, so tak gunalah. Ini bukan lagi kita panggil dia sebagai kawasan mengumpul lah, sebab dia dah semakin ke bawah. Kejap, saya ada satu contoh. Kalau keseluruhan area sini, kita kata okey lah, ni ada demand, dia naik balik, kumpul, demand ada kumpul, ada naik balik sikit, kumpul, tiba-tiba dia mula menurun ke bawah. Kita dah tak kata kawasan ni sebagai demand lah ni. Silat-silat besar, kawasan ni dah boleh jadi resistant balik. Dia turun, resistant balik. Kalau naik pun mantul ke situ dulu. Maksud kalau kita cuba melawan arah menurun ni, kita nak layan, nak buy balik, kita buy, dan target kita kemungkinan besar ke situ balik. Sebab sini dah jadi. Yalah, kalau kata sebelum kejadian dia, sebelum ni, kita boleh kata, oh ni kawasan dekat dengan support ni, support. Walaupun saya tak suka support-supportnya sebab dia masih lagi di bawah purple line kan. Direction semua ke bawah. Saya tak panggil benda ni sebagai support untuk saya berani-berani masuk lah. Saya tak nak pun berani mati kat dalam ni. Dan bila dia bocor, kalau kita kata ni support ni tempat orang membeli kan. Beli, hold. Tapi kalau kata dia mula bocor, tembus ke bawah, apa support lagi kat sini? Dah tak ada support lah kan. Ni kira kawasan kata kena kencing lah. Kena kencing. Okey lah, itu saja. Saya tamatkan video untuk XRP ni. Saya harap bukan nak tunjuk yang saya ni sentiasa betul. Saya ni pun banyak yang salah. Ada beberapa cerita yang saya tak dapat nak continue. Contoh macam Chrono tu hari dalam Facebook saya tak teruskan. Kita ada sukses, Chrono dengan sukses tu satu cerita. Lepas tu ada Renhill, saya tak teruskan. Sebab saya rasa untuk dua chart tu, dia dah tunjuk sendiri. Kalau kita pakai trend cycle ni dah nampak dah dia punya sell alert tu kan. Even Chrono pun dah ada sell alert. Jadi saya harap bila ada signal ni, walaupun saya tak continue cerita, sambung cerita drama dia, tapi benda-benda ni dah ada, dah tunjukkan dah. So contoh macam ni, kalau kata kita rasa ni kawasan ni, ambil konsep macam fokus tadi. Kalau berani beli, tapi kalau kata dia dah start jatuh ke bawah ni, then keluar dulu. Sebab kemungkinan besar kita dah salah. Kalau dia bocor ke bawah. Nanti kalau nanti dia naik balik, itu lain cerita. Kalau kata beli, even beli ke atas ni pun nak sungguh boleh je. Kita tak tahu bila nak naik. Mungkin sebulan, 2 bulan, seminggu, 2 minggu, 3 tahun, 4 tahun pun boleh juga. Boleh je. Tapi
kalau boleh lah, kalau boleh kita bila simpan lama, orang kata simpan lama, saya nak simpan lama ni, bukanlah simpan beli kat atas ni tunggu lama naik balik. Tak syok lah macam tu. Kita nak simpan lama, kalau boleh, orang kata simpan lama, kita punya ni, lamanya tu, lama harga tu naik, itulah bagusnya simpan lama. Betul tak? Sepatutnya macam itulah. Saya pun mengharapkan begitu bila kata simpan lama, kita membeli pada satu aras, kita simpan lama dan kita punya portfolio tu makin naik lah seiring dengan harga tu. Bukannya kita simpan lama kat atas, tak apalah aku nak beli, dah terbeli ni, simpan je lah, besok dia naik balik. Entah tahu, tak tahulah tahun bila dia nak naik ya. Saya rasa boleh faham kot maksud saya tu. Sebab diorang bila kata simpan lama tu sebenarnya bukan sebab apa, dia dah merah kan, dia punya portfolio dah merah, simpan lama lah. Kalau portfolio tu baru hijau esok dah hijau dah jual lah. Okay lah, Assalamualaikum, bye bye.